Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sahur, salam reformasi kepada kawan-kawan. Sengaja nak live awal pagi. Alif Shah, masih lagi tak tidur kawan kita Alif Shah. Syahran lama, masih juga tak tidur. Yang memang nak sembang malam ni dengan yang kawan-kawan yang masih lagi tak tidur lagi. Ya, mungkin ada yang tengah bekerja, nak tunggu sahur kan. Jadi sembang-sembang lah. Okey. Apa pun selamat berpuasa, selamat bersahur. Mungkin ada juga kawan-kawan kita yang mungkin dah pun awal bersahur. Bal Batof Mania, sikat rambut sikit. Okey, Abdul Habib. Ini jenis-jenis musang tak tidur malam ni ya. Terima kasih banyak yang tengah bekerja, kawan-kawan kita. Ada kawan-kawan saya yang duduk di camp Batu 10 Kuantan, di mana-mana pangkalan tentera yang masih lagi tak tidur ya. Jar Legend pun tak tidur lagi. Jar Legend okey, suara okey tak? Audio. Takut ada sangkut-sangkut. Abdul Habib, selamat bersahur tuan. Melaka okey katanya. Harap suara okey ya. Azhar Maulana Castello juga masih lagi berjaga waktu ini. Ada kawan-kawan kita kat overseas. Sekarang ni mungkin waktu siang di sana ya. Mungkin tengah berpuasa. Yang kawan-kawan kita kat luar negara sana, yang di sana masih lagi waktu siang, waktu berpuasa, kita ucapkan selamat berpuasa lah ya. Okey, Azhar Maulana Castello, selamat bersahur ya, dari Abdul Habib. Terima kasih banyak. Zainuddin Mak Kiram juga bersama kita. Okey, suara okey ya, audio okey ya. Mana tadi? Jar Legend mana? Idris Ahmad. Kantung negara dah kurang bro katanya. Idris Ahmad ni Ustaz Idris Ahmad ke? Mana tahu Ustaz Idris Ahmad dah U-turn kan. Kantung negara dah kurang bro katanya ya. Syahran Lama, Azali Madiah, Daud Arul Samad, Azhar Maulana, Sheikh di Klaizen, betul ke? Zul Hesni Balbatov, Mania, Abdul Habib, Longkai, selamat bersahur. Otter Famis, Longkai. Daripada mana Longkai ni? Okey, tak ada topik kita nak sembang hari ni, cuma kita nak cerita-cerita sikit lah ya, perkembangan semasa politik kita. Mazlan Rahman ya. Siapa lagi tu? Mark. Susahnya nak sebut nama. Mark. Lebih kurang gitulah ya. Kalau salah sebut, minta maaf lah. Okey. Siapa lagi ni? Cempaka Sari. Ini tak salah saya, Cempaka Sari ni berada di luar negara ya. Dekat mana saya pun tak dah lupa. Usop Kulim. Okey, tentunya berada di Kulim. Siapa lagi yang masih belum tidur? Ramai juga ini belum tidur lagi ni ya. Zulhosni, Zainuddin Mak Kiram ya, Syahran, Esaf Sungai Buloh. Salam reformasi, lawan tetap lawan bang katanya ya. Okey, terima kasih. Lawan tetap lawan. Tak kira bulan puasa, tak bulan puasa. Sudirman Kamal. Ada orang kata bulan puasa ni jangan kita duk politik ya. Lupakan politik, lupakan serang menyerang. Ada yang kata macam tu. Balbatoh Mania, ulas sikit isu Tioh Kong Seng sikit bro. Tioh Kong Seng ni, siapa yang tak kenal, dia adalah ahli biasa dalam keadilan tetapi memegang jawatan penting lah ya.
jabatan penting di dalam GPRP, khususnya di pusat, sebagai orang yang mengendalikan data. Dan baru-baru ini beliau menghantar surat untuk meletakkan jawatan di dalam parti, ya. Bukan tokoh yang penting, bukan seorang pimpinan YB dan sebagainya, cuma seorang staf di ibu pejabat, tapi melakukan tugas yang penting jugalah, ya, menjaga data. Ya, sebenarnya Tioh ni daripada zaman pemilihan lagi ramai yang mengesyaki beliau di antara ejen kartel yang sebenarnya, ya. Sewaktu pemilihan ada bukti yang dibuat laporan kepada pejabat tentang penipuan, ya, manipulasi tentang sistem pemilihan parti. Banyaklah rasa tidak puas hati, terutamanya di kalangan penyokong-penyokong Rafizi, ya, yang ada di antaranya telah pun menangkap dan juga menahan, bukan menahan lah, ya, menangkap dan memajukan laporan tentang salah laku yang digunakan oleh Tioh sewaktu mengendalikan pemilihan parti. Tetapi saya tak pasti setakat mana parti mengambil tindakan di atas laporan tersebut. Kemungkinan tidak cukup bukti, saksi dan sebagainya, maka beliau dibiarkan berada di ibu pejabat. Tapi yang menjadi sedikit kemusykilan bagi kita apabila beliau terus dibenarkan berada di tempat yang agak penting, iaitu tempat yang mengendalikan data, terutamanya ahli-ahli keadilan, ya, data pemilih, daftar, macam-macam lah, ya, SPERA, macam-macam yang beliau kendalikan, melibatkan data. Jadi data ini penting, ya. Ia merupakan satu dokumen ataupun satu aset ataupun satu dokumen lah, ya, yang penting bagi parti dalam mengatur strategi. Jadi untuk di masa akan datang, kita kena pastikan bahawa orang yang mengendalikan data ini pertamanya adalah orang yang kita yakin jujur dan juga beramanah dan juga berintegriti dan tidak berpihak ke mana-mana pimpinan, ya. Kalau yang jaga data, yang mengendalikan pemilihan ini adalah orang yang pro kepada mana-mana pimpinan, maka akan berlakulah ketidakpuasan hati di antara ramai ahli-ahli parti. Kerana beliau yang mengendalikan data, ya, beliau yang tahu tentang data dan beliau tahu tentang sistem pemilihan, sudah pastinya terdapat juga sikit sebanyak kecenderungannya untuk menentukan calon yang beliau pilih di dalam parti itu untuk menang. Jadi inilah yang berlaku dalam pemilihan yang lepas. Dan akhirnya hari ini diberitakan bahawa beliau telah menghantar surat ke ibu pejabat dan meletakkan jawatan, ya, dan tidak lagi berada dalam parti keadilan. Jadi pengajaran yang harus kita ambil adalah di mana di masa akan datang, di mana parti nak meletakkan seorang yang mengendalikan data dan sebagainya, hendaklah dibuat tapisan yang begitu ketat. Pertamanya, hendaklah orang yang profesional, ya, mahir tentang data, dan orang ini hendaklah orang yang setia dengan parti, bukan setia dengan mana-mana pimpinan, tapi setia dengan parti. Dan orang ini adalah orang yang tidak ada rekod tentang ketidaktelusan, ya. Integritinya adalah yang terbaik lah. Jadi orang yang macam ni haruslah diberikan peluang untuk berada di ibu pejabat, terutamanya bagi mengendalikan data. Muhammad Tarmizi, clear katanya. Okey, terima kasih. Samsudin, Assalamualaikum tuan. Salam reformasi dari Keluang, ya. Aris Saleh, salam reformasi. Abdullah Talib, lawan tetap lawan, ya. Di antara yang masih lagi belum tidur, saya tengok sini Nira Cempedak, Azman Bakar, Selasiah Nor, Suleiman Kamal, termasuk rakan kita di Cempaka Sari, Usop Kulim, Zainuddin Makiram, Syahzan, ya. Siapa lagi tu? Syekh, ramai ni. Ustaz apa ni? Ada ustaz ke? Ustaz esay. Ustaz esay. Okey. Itu tentang Tioh. Okey. Longkai kata bila saudara Rafizi kita nak beraksi tuan, gabungan Tuan Rafizi dan Eswadi pasti bergerak PRU K15 nanti, kata Longkai. Okey. Tentang Rafizi ni kita tidak boleh
nak cakap lah sebab Presiden sendiri pun menyatakan bahawa beliau berusaha untuk memujuk kembali Rafizi, ya, selain daripada Rafizi, Nur Izzah dan juga berapa mungkin ada satu dua pimpinan lain yang memencilkan diri daripada arena politik negara waktu ini. Ya, jadi bila Presiden sendiri kata akan berusaha, apatah lagi kita sebagai peringkat bawahan, ya, apa kan daya kita nak memujuk dan juga nak membawa Rafizi kembali. Rafizi bukan keluar parti. Rafizi masih lagi dalam keadilan, ya. Dia tidak khianat. Dia pun telah menunjukkan ketaatan yang luar biasa, gerak kerjanya yang luar biasa, perjuangannya yang luar biasa dan telah pun teruji dan kita sendiri dapat menyaksikan daripada air tangan Rafizi, ya, di dalam menentukan Parti Keadilan khususnya dan juga Pakatan Harapan amnya di dalam dalam kemuncak politik negara pada PRU 14 yang lalu, ya. Tetapi mungkin ada satu dua perkara yang menyebabkan Rafizi ingin menyepikan diri, ingin menumpukan kepada perniagaannya dan kita tahu beliau sekarang ini sedang menguruskan perniagaannya dan beliau juga berhak seperti kita juga untuk menentukan masa depan dan juga keluarganya, apatah lagi beliau meninggalkan keluarganya begitu lama di dalam memberikan perkhidmatan kepada parti, ya. Ini bukan soal jawatan. Ada orang sebut kata Rafizi menyepikan diri kerana tidak diberikan jawatan sewaktu kita menjadi kerajaan, ya. Ini bukan soal tidak mendapat jawatan. Kerana kita pun tahu masa beliau berkempen sebelum itu, beliau pernah menyatakan, ya, bukan hasratnya untuk mendapatkan jawatan di dalam kerajaan sekiranya Pakatan Harapan menjadi kerajaan. Beliau hanya mahukan Pakatan Harapan itu membentuk kerajaan dan melaksanakan agenda reformasi yang beliau sering war-warkan di dalam jelajah beliau, ya. Mungkin mengecewakan baginya bila kita menjadi kerajaan, apa yang beliau inginkan, apa yang beliau impikan itu tidak tercapai, ya. Banyak agenda-agenda yang dibawa oleh Rafizi, boleh invoke, ya, yang tidak boleh kita capai di atas sebab-sebab dan juga batasan-batasan yang tentu. Kita pun faham bahawa kerajaan PH yang memerintah 22 bulan yang lalu bukanlah kerajaan PH yang ori. Nak katakan original ni bukan original lah, ya. Cuma kita letakkan PH yang tidak ori lah, ya. Tiruan. Kerana kita meletakkan seorang Perdana Menteri yang juga Perdana Menteri tiruan, ya. Perdana Menteri yang bukan ada roh reformasi, Perdana Menteri yang tidak menganggap bahawa agenda reformasi itu penting dan Perdana Menteri ini adalah seorang Perdana Menteri yang memang anti kepada reformasi. Jadi sebab itu saya katakan 22 bulan yang lalu adalah sebuah kerajaan PH tiruan, ya. Tetapi kita tidak boleh menyalahkan, ya, kerana kita sama-sama mengangkat beliau sebagai Perdana Menteri dan mungkin ada hikmahnya, ya, dan kita tidak boleh juga menyalahkan pimpinan yang meletakkan beliau sebagai Perdana Menteri. Kerana ketika itu kita tidak ada pilihan. Kita tidak ada pilihan dan kita terlalu bersangka baik dan kita terlalu mengharapkan bahawa Mahathir Mohamad ini adalah seorang manusia yang ada, ya, pertimbangan, yang ada ihsan, yang ada rasa kemanusiaan dan juga rasa terhutang budi dengan orang yang berjasa kepada dia. Tapi malangnya apa yang kita harapkan, apa yang kita mahu kan, tidak diikuti oleh Mahathir Mohamad. Bahkan beliau terus menjadikan reformasi ataupun agenda reformasi itu sebagai musuh ketat beliau, ya. Jadi apa sahaja yang kita tawarkan dalam manifesto kita PRU 14 yang lalu yang menjanjikan reformasi itu ditolak mentah-mentah oleh Mahathir Mohamad, ya. Dan kita akui bukannya semua, ya, tidak ada melakukan perubahan. Ada juga kita lihat beberapa dasar yang agak baik, tetapi kebanyakan dasar yang baik ini dilaksanakan oleh menteri-menteri yang komit kepada reform. Contohnya seperti menteri yang menjaga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Ehwal Pengguna, ya, saudara Yang Berhormat Datuk Saifuddin Nasution. Beliau mempunyai roh reformasi, ya, beliau mempunyai jiwa reformasi. Sebab itu bila beliau dilantik sebagai menteri di bawah Mahathir Mohamad,
memang beliau dapat menjadi seorang menteri yang perform. Ya, kita lihat beliau boleh mengawal harga barang dengan baik bila menjelang perayaan. Contohnya, beliau menentukan harga barang itu tidak naik melambung, dan beliau tentukan bahawa penguatkuasaan jabatan penguatkuasa harga-harga barang ini melaksanakan tugas agar menentukan bahawa umat Islam yang akan menyambut raya tidak dibebankan dengan harga barang yang meningkat. Ya, diambil kesempatan oleh pihak-pihak tertentu untuk menaikkan harga meningkat. Dan ini tidak berlaku dalam kerajaan Perkhidmatan Nasional. Sekarang ini kita tengok harga ayam melambung hampir RM10. Dan menteri hari ini menafikan, ya, tidak sampai RM10 katanya. Memang naik. Ya, memang naik, tapi bukan RM10. Betul lah, bukan RM10. Tapi mencapai, ya, sehingga kan nak mencapai RM10 untuk harga ayam. Ini baru 2 hari masuk berpuasa. Ya, masih banyak hari lagi nak menjelang raya, dan kemungkinan tidak mustahil harga ayam ni sampai kepada RM10 1 kilo. Dan ini tidak pernah berlaku di zaman Pakatan Harapan pemerintah. Kerana sebelum puasa lagi, ya, Yang Berhormat Saifuddin Nasution telah pun, ya, prihatin terhadap harga-harga barang ini. Kerana dia tahu, dia ada pengalaman-pengalaman yang lalu bahawa setiap kali perayaan, ya, pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab akan menggunakan alasan perayaan ini, ya, sebagai peluang mereka untuk menaikkan harga barang. Jadi saya katakan bahawa 22 bulan kita menjadi kerajaan, ada beberapa menteri yang perform, ya, melaksanakan agenda reformasi. Contohnya buah Kementerian Kak Wan sendiri, ya, pembangunan wanita dan sebagainya, dilihat begitu menjurus ke arah reformasi. Ya, di mana Kak Wan tidak meletakkan lagi permata ketika kita belum jadi kerajaan. Ini di bawah Rosmah, ya, yang tidak, perbelanjaannya tidak dibahaskan di Parlimen. Tapi bila kita jadi kerajaan, ya, badan ini diletakkan di bawah Parlimen. Bermakna segala perbelanjaan dan sebagainya hendaklah diketahui oleh rakyat. Ini antara perubahan dilakukan oleh Kak Wan. Banyak lagi, ya, perubahan-perubahan yang cuba dilakukan oleh Kak Wan. Walaupun beliau hanya sebagai timbalan Perdana Menteri, ya. Dan juga seperti saya sebut tadi, Saifuddin Nasution yang melaksanakan agenda food banknya, idea food banknya, ya. Kita ambil kerajaan dalam keadaan kewangan yang terhad, ya. Kita walaupun tidak dapat melaksanakan janji menghapuskan hutang PTPN contohnya, tetapi Saifuddin bertanggungjawab. Kalau kita gagal lagi melaksanakan janji PTPN ini, sekurang-kurangnya ada langkah lain supaya kita dapat memujuk sedikit sebanyak, ya, golongan-golongan pelajar di universiti. Maka ada food bank. Saya sempat mengikuti program, ya, food bank yang beliau laksanakan di negeri Pahang, dan ianya amat mendapat sambutan. Sekarang ini kita lihat food bank sunyi sepi, ya, para pelajar tidak lagi orang nak hirau lagi, ya. Jadi ini yang saya akan maksudkan bahawa sepanjang 22 bulan kita menjadi kerajaan, ada beberapa menteri yang berjaya, ya, cuba menyerapkan agenda reformasi ini. Tetapi kalau kepala ikan itu busuk, ini yang selalu disebut, ya, dalam pepatah Cina, ya, ikan busuk ini bermula daripada kepalanya, ya, bermula daripada kepalanya. Kalau kepala dia busuk, maka bahagian-bahagian lain pun akan turut mendapat kesan, ya. Kita ada beberapa menteri yang boleh bekerja, yang terbukti, ya, boleh bekerja dan cuba untuk melaksanakan reform, tetapi ia tidak mencapai, ya, seperti mana yang diinginkan, kerana kita mempunyai seorang Perdana Menteri yang tidak ada langsung, ya, cita-citanya atau kemahuannya untuk mengadakan reformasi. Ya, Perdana Menteri itu adalah Mahathir Mohamad. Ya, Mahathir Mohamad. Hari ini disebut, saya baca hari ini, dia kata saya bukan lagi nak mahu jadi Perdana Menteri untuk kali ketiga kerana saya sudah cukup tua untuk menjadi Perdana Menteri yang ketiga kali. Ini Mahathir sebut, dia tidak berhajat lagi untuk menjadi Perdana Menteri untuk kali ketiga. Ya, sebenarnya dia perasan, ya, kalau dia tak sebut pun memang kita dah tolak. Bukan kita saja tolak, UMNO pun, ya, tidak mahu lagi Mahathir Mohamad. PN pun tidak mahu lagi Mahathir Mohamad. Apatah lagi Pakatan Harapan, ya, apatah lagi keadilan khususnya.
sudah pasti kita tidak mahu lagi Mahathir Mohamad untuk menjadi Perdana Menteri. Ya. Tapi oleh kerana orang tua ni rasa dia perasan, dia hebat, maka dia sebut dalam wartawan, saya tidak lagi bercita-cita untuk nak menjadi Perdana Menteri kali ketiga. Itu pun adalah satu pembohongan yang jelas. Ya. Pembohongan yang jelas daripada Mahathir Mohamad. Betul ke dia tidak bercita-cita untuk jadi Perdana Menteri kali ketiga? Ya. Sedangkan fakta menunjukkan bahawa bila beliau meletakkan jawatan dengan sengaja, ya, kerana nak menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan, kerana nak menggagalkan mengangkat Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, beliau sengaja meletakkan jawatan, tetapi hasratnya apa? Hasratnya adalah untuk melaksanakan agendanya yang dirancang sebelum ini bersama dengan Bersatu, bersama dengan PAS, bersama dengan UMNO, iaitu untuk mewujudkan sebuah kerajaan perpaduan di mana beliau tetap akan menjadi Perdana Menteri di bawah kerajaan perpaduan tetapi bukan kerajaan Pakatan Harapan. Bermakna beliau mahu menjadi Perdana Menteri untuk kali ketiga. Ya. Hari ini beliau kata beliau tidak bercadang untuk menjadi Perdana Menteri ketiga. Ya, sedangkan itulah cita-citanya sewaktu beliau meletakkan jawatan. Itulah kehendaknya sewaktu beliau meletakkan jawatan. Kerana beliau nak jadi Perdana Menteri kali ketiga tetapi bukan di bawah Pakatan Harapan tetapi di bawah kerajaan perpaduan. Kalau beliau menjadi Perdana Menteri di bawah kerajaan perpaduan, kita tidak ada lagi hak, ya, untuk menuntut beliau menunaikan janji untuk mengangkat Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri seperti mana yang dijanjikan dalam manifesto Pakatan Harapan. Kerana beliau akan berdalih, beliau akan menyatakan bahawa sekarang ini adalah kerajaan perpaduan, bukan kerajaan Pakatan Harapan, maka perjanjian yang dahulu, yang saya setuju dahulu dengan secara tidak langsung, ya, akan dimansuhkan. Ini cara Mahathir nak membunuh Anwar Ibrahim. Ini cara Mahathir untuk menyekat Anwar Ibrahim. Ya, dengan cara tak langsung untuk mengekalkan beliau sebagai Perdana Menteri untuk kali ketiga. Ya. Itu satu bukti, satu fakta menunjukkan bahawa Mahathir memang nak menjadi Perdana Menteri untuk kali ketiga. Bukti yang satu lagi, ya, apabila beliau gagal mewujudkan kerajaan perpaduan, apabila UMNO dan PAS tidak bersetuju, bahkan Bersatu pun tidak bersetuju, ya, maka beliau menawarkan sekali lagi untuk menjadi Perdana Menteri kali ketiga hanya untuk 6 bulan. Ini dibincangkan di dalam Pakatan Harapan. Yang menjadi persoalan pada kita adalah kenapa waktu beliau meletakkan jawatan, beliau tidak sedikit pun berbincang dengan Majlis Presiden. Itu satu persoalan. Tetapi bila kerajaan sudah jatuh dan beliau nak jadi lagi Perdana Menteri selama 6 bulan, beliau berbincang dengan Majlis Presiden. Ya, kenapa beliau boleh berbincang dengan Majlis Presiden untuk menjadi Perdana Menteri untuk selama 6 bulan? Ya, dan beliau berjanji dengan Majlis Presiden, 6 bulan, bagi saya tempoh 6 bulan. Anwar boleh jadi timbalan saya. Selepas itu saya serahlah kepada Anwar. Ketika dah jatuh kerajaan, baru kamu nak berbincang, baru kamu nak bertemu dengan Majlis Presiden. Ya. Setelah kerajaan itu jatuh, setelah kerajaan itu tumbang, setelah pengkhianat itu masuk, baru kamu nak adakan perbincangan. Bukankah ini satu, ya, perangai seorang manusia yang munafik, ya, yang penuh tipu daya dan dengan penuh jahat, ya, dan juga berniat jahat terhadap Pakatan Harapan. Ya. Setelah kamu jatuh, baru kamu nak rujuk dengan Pakatan Harapan. Itu pun kamu nak rujuk Pakatan Harapan kerana kamu nak jadi Perdana Menteri untuk kali ketiga. Walaupun 6 bulan. Ya. Sebab itu saya katakan, kita tidak ada pilihan sekarang ini. Ya. Keadilan khususnya. Sebab itu saya di Pahang, saya amat bersyukur dan amat berterima kasih kepada seluruh cabang-cabang keadilan negeri Pahang. Yang kesemuanya telah selesai melaksanakan Masyarakat Agung tahunan cabang masing-masing. Ya. Di Pahang kami ada 14 cabang. Semuanya aktif, semuanya bergerak. Ya. Tidak seperti mana yang disebut oleh kumpulan-kumpulan kartel Semurid. Sebab tu dulu saya masih ingat di Bera mereka mengadakan pengisytiharan beramai-ramai di Pahang. Ya, dipanggil geng-geng kartel seluruh cabang negeri Pahang, makan kenduri dekat Bera, ya.
diketuai oleh Zakaria, bekas ketua cabang Bera. Maka mereka mengadakan sidang media mengatakan puluhan ribu ahli keadilan di Pahang telah pun keluar parti dan bersama dengan kami, maka terkuburlah keadilan di Pahang, katanya. Ya. Tetapi apa yang berlaku, saudara? Ya? Yang berlaku, siapa yang terkubur sebenarnya? Ya? Yang terkubur adalah cita-cita mereka. Cita-cita mereka adalah untuk menubuhkan sebuah parti baru untuk menggantikan Parti Keadilan. Ya? Membawa seramai mungkin ahli-ahli Parti Keadilan untuk bersama mereka, dan mereka akan tubuhkan parti baru. Ya? Macam-macam lah orang sebut. Ada sebut Parti Keadilan Nasional lah, Parti Negara lah, macam-macam lah, komuniti, macam-macam lah. Ya? Ada Parti Reformasi lah. Dan diketuai oleh Azmin. Ini ada cita-cita mereka, ya, untuk menubuhkan parti baru yang presidennya adalah Azmin. Dan parti ini akan bersama dengan pengkhianat untuk kerajaan Pakatan Nasional. Tapi mereka gagal kerana bila mereka lihat setelah pengumuman dilakukan di Bera, tidak ada sambutan. Ya. Muka-muka yang itu je lah. Ya. Beberapa orang ketua cabang daripada Pahang yang telah khianat, ya, timbalan ketua cabang yang telah khianat, tetapi mereka sendiri gagal membawa anggota jawatan kuasa mereka sendiri. Usahakan ahli, ya, jawatan kuasa cabang pun mereka tidak dapat bawa untuk keluar daripada parti. Ya. Contohnya seperti cabang saya di Paya Besar, ya, ketua cabang keluar, timbalannya keluar, ya, AMK-nya keluar. Tetapi kami masih lagi ada cukup jumlah jawatan kuasa yang melebihi, dan juga kita ada wanita yang masih kukuh untuk meneruskan, ya, perjuangan di cabang Paya Besar. Dan hingga hari ini kami dapat menambah keahlian, ya, dari masa ke semasa kami berjaya menambahkan keahlian, dan kami juga berjaya mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan Cabang dengan mematuhi kehendak ROS, iaitu cukup, ya, quorum untuk kita mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan. Ini juga berlaku di semua cabang. Ya. Cabang Rompin contohnya juga di antara cabang yang ketuanya khianat. Tetapi cabang Rompin, saya yang sendiri meresmikan Mesyuarat Agung Tahunan Cabang Rompin, kehadiran itu melebihi daripada kehadiran Mesyuarat Agung Tahunan Cabang sebelum itu. Ya. Di bawah ketua cabang yang khianat itu, di bawah ketua cabang yang baru ini, ya, kehadirannya amat luar biasa, terutamanya di kalangan wanita, anak muda dan juga orang asal, ya, orang asli. Begitu juga di cabang-cabang lain. Dan Alhamdulillah 14 cabang telah pun selesai melaksanakan Mesyuarat Agung Tahunan masing-masing, dan ke-14 cabang ini telah pun membawa usul di dalam Mesyuarat Agung Tahunan Cabang masing-masing, di mana usul itu berbunyi adalah mendesak Parti Keadilan Rakyat menolak sebarang bentuk kerjasama politik dengan Dr. Mahathir Mohamad dan juga Parti Pejuang, dan juga mana-mana parti yang memberikan sokongan kepada Mahathir Mohamad. Ini pendirian 14 cabang di negeri Pahang, ya. Kuantan, Indrah Mahkota, Pekan, Rompin, Paya Besar, Maran, Jelantut, Lipis, Raup, Kuala Kerau, Kemaran Highland, mana lagi? Saya dah lupa dah ni. Temerloh, ya, Temerloh, Bentong, 14 cabang, kesemuanya sebulat suara, ya, di dalam Mesyuarat Agung Tahunan Cabang masing-masing. Tidak ada perbahasan, tidak ada undian pun dilakukan. Bererti semua cabang, semua ahli yang hadir Mesyuarat Agung menyokong sepenuhnya, ya, usul ini, iaitu mendesak Parti Keadilan Rakyat untuk memutuskan sebarang bentuk kerjasama politik dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan saya dapat tahu beberapa cabang yang lain, ya, cabang yang lain juga membawa usul berkenaan, dan ada juga cabang yang saya lihat tidak perhatian ataupun tidak peka dengan usul ini. Kemungkinan ahli cabang pun menolak, tetapi cabang sendiri tak bawa usul, maka saya rasa cabang itu, ya, tidaklah peka, ya, tidak serius. Saya sebenarnya kita mahukan cabang yang serius, ya, di dalam usul ini. Walaupun kita lihat ini hanya satu usul,
Tapi ini usul penting kerana melibatkan keputusan parti, ya, melibatkan keputusan ataupun prinsip parti. Kalau kita tidak membawa usul ini, hanya kita menolak Mahathir ini di media-media sosial, ya, di kedai-kedai kopi dan tidak menjadi usul di cabang, saya khawatir sekiranya bila kita mengadakan Kongres Nasional nanti, ya, akhirnya parti akan membuat kesilapan seperti mana yang lalu, di mana kita terlalu bermurah hati, terlalu bersangka baik dan akhirnya kita kata tak apalah, ya, untuk Pakatan Harapan, untuk keadilan, kita terimalah Parti Pejuang ini kerana Parti Pejuang tidak berada dalam Pakatan Nasional, Parti Pejuang juga tidak ada dalam Barisan Nasional, Parti Pejuang juga tidak bersama dengan PAS, Parti Pejuang tidak bersama dengan UMNO, Parti Pejuang tidak bersama dengan Bersatu, maka harus Parti Pejuang ini berada dalam Pakatan Harapan. Kita bimbang parti akan membuat keputusan ini dan inilah yang kita khawatir, ya, bahawa kita akan melakukan satu lagi kesilapan, ya. Jadi sebelum parti melakukan kesilapan, kita harus perbetulkan, ya, kita harus sedarkan parti ini bahawa ahli-ahli di akar umbi sebenarnya tidak lagi mempercayai dan meyakini Mahathir Mohamad. Jadi sebaik manalah pimpinan kita, ya, tahap dewa mana pun, ya, sikap pemaaf pimpinan kita mengharapkan agar mereka menghormati suara-suara cabang ini, ya. Bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Presiden dan juga pimpinan-pimpinan dalam parti, ya, nak tahu betul atau tidak akar umbi menolak Mahathir Mohamad, ya. Mereka bukan boleh melihat daripada apa yang kita sembang dalam Facebook, apa yang kita sebut dalam grup-grup WhatsApp, ya. Tentulah mereka nak melihat hitam putihnya, ya, secara resminya akar umbi itu menolak Mahathir Mohamad. Jadi akar umbi ini adalah mewakili daripada perwakilan yang hadir di dalam mesyuarat agung tahunan cabang. Setiap cabang, inilah suara akar umbi yang hendak diangkat dalam Kongres Nasional nanti, ya. Sebab tu saya mengharapkan kalau Pahang dapat 14 cabang, kita dapat 140, itu sudah banyak, 140 kira banyak lah, ya. Kalau nak 23, 148 cabang. Tapi 120, 130 pun sudah cukup, ya. Dapat 100 pun sudah cukup kuat untuk Kongres Nasional terpaksa membahaskan usul ini, ya. Mau tak mau Kongres Nasional terpaksa bahas usul ini. Dan Kongres Nasional lah yang akan membuat keputusan sama ada Parti Keadilan harus bekerjasama dengan Mahathir Mohamad ataupun Parti Keadilan Rakyat harus menolak kerjasama dengan Mahathir Mohamad dan juga Parti Pejuang. Ini yang kita mahukan. Itu pentingnya usul ini, ya. Jangan kita tidak buat usul, tetapi apabila parti satu hari nanti parti buat keputusan menerima Mahathir Mohamad, kita hentam Anwar Ibrahim. Kita hentam parti. Oh, parti ini tidak serik, parti ini masih lagi tidak belajar daripada kesilapan. Anwar Ibrahim ini masih lagi percaya pada Mahathir. Masa itu kita hentam. Sedangkan peluang yang diberikan kepada kita sebagai ahli parti, ya, tidak kita laksanakan. Kita tidak tunjukkan seriusnya kita dengan isu ini, ya, dengan isu ini. Jadi orang-orang kata kenapa pula isu ini penting? Apakah cabang-cabang tidak merasakan bahawa Perikatan Nasional itu lebih penting daripada kita menyerang Tun Mahathir? Pada saya, Tun Dr. Mahathir ini, ya, kalau kita bandingkan dengan Perikatan Nasional, ianya lebih bahaya untuk Pakatan Harapan. Kecuali Pakatan Harapan menolaknya keluar daripada kumpulan Pakatan Harapan, daripada jemaah kita, ya, keadilan dan juga Pakatan Harapan. Selagi Mahathir itu berada bersama dengan Pakatan Harapan, masih lagi bekerjasama dengan Pakatan Harapan, bahawa beliau ini lebih bahaya daripada Perikatan Nasional. Kita tahu Perikatan Nasional tidak kuat, kita tahu Perikatan Nasional tidak kukuh, hanya bergantung kepada ehsan PAS yang cari makan dalam Perikatan Nasional, hanya bergantung kepada berapa orang ahli pemimpin UMNO yang masih lagi main tarik tali, ya, nak sokong atau tidak, nak sokong atau tidak, ya. Yang jadi menteri pun dah rasa berat nak lepaskan jawatan masing-masing. Di situ, ya, Parti Bersatu di bawah Mahidin, apa nama tak tahu ni kan. Di situlah mereka hanya bergantung hayat
di dalam kerajaan yang ada. Jadi kerajaan ini tidak kukuh. Sampai hari ini pun Mahyudin masih tidak dapat majoriti. Sampai hari ini pun walaupun dah ada berapa orang ahli parlimen yang belot daripada keadilan yang bersama dengan mereka, masih lagi tidak cukup. Sebab itulah dia tidak berani nak buka parlimen. Cucuklah 10 kali COVID sekalipun, anti vaksin, 10 kali anti vaksin kepada ahli parlimen sekalipun, parlimen masih lagi tidak akan dibuka. Sehinggalah dia yakin bahawa dia dapat sokongan yang kuat dan juga kukuh. Sebab itu sekarang ini Parlimen Nasional tidak kukuh. Adakah kita kuat? Ya, kita kuat. Tetapi kekuatan kita akan dilemahkan sekiranya kita masih lagi menjalinkan kerjasama, masih lagi memberi kepercayaan kepada Mahathir Mohamad. Mahathir Mohamad ini akan menjadi api di dalam sekam di dalam Pakatan Harapan. Ada kawan saya tanya saya tadi tentang Parti Muda. Kalau saya nak dibandingkan Parti Muda dengan Mahathir Mohamad itu, saya lebih yakin dan saya rasa saya tidak berapa kisah tentang Parti Muda. Ya, kita tahu Syed Saddiq adalah di antara orang yang menyokong Mahathir. Tapi kita kena ingat bahawa Syed Saddiq bukan orang yang terlalu tegar menyerang Anwar Ibrahim. Bukan orang yang terlalu tegar untuk menolak Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Mungkin beliau ada sedikit keyakinan dan hormat kepada Mahathir Mohamad. Tetapi dia tidaklah seperti mana hebatnya Mahathir yang menjalankan perancangan untuk menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan yang sebelum ini. Dan kita lihat Syed Saddiq bukan orang yang seorang anak muda yang baru, mungkin tidak tahu lagi tentang politik dan sebagainya, tidak mengenali perjuangan Anwar Ibrahim dan juga tidak mengenali tipu helah Mahathir. Jadi kita lihat Parti Muda ini tidak memberi kesan sangat sekiranya berada di dalam Pakatan Harapan. Tetapi kita kena awasi Mahathir Mohamad ini. Dan saya yakin dalam Parti Perjuangan pun mungkin 1-2 ahli parlimennya yang tidak boleh kita katakan tolak 100%. Mungkin ada yang masih lagi tahu dan juga yakin dengan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi kalau Parti Perjuangan ini dibawa masuk, bermakna kita kena bawa masuk sekali Mukhris dan juga Mahathir Mohamad. Ini yang bahayanya. Jadi kita harapkan mana-mana pimpinan di dalam Parti Perjuangan, kalau mereka rasakan bahawa mereka yakin dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh memimpin Pakatan Harapan, menjadi seorang Perdana Menteri yang lebih baik daripada Perdana Menteri yang sebelum ini, maka mereka haruslah berani keluar daripada Perjuang dan bersama kita dalam Pakatan Harapan. Dalam mana-mana parti. Janganlah berada dalam Parti Perjuang kerana keadilan khususnya. Kita sekarang ini sedang berkempen untuk menolak Mahathir Mohamad dan juga parti yang diterajuinya, iaitu Parti Perjuang. Jadi mana-mana ahli parlimen yang rasa mereka jujur dan juga ingin bersetuju dengan prinsip yang dibawa oleh Pakatan Harapan, iaitu melaksanakan agenda reformasi, mereka harus lari dari Perjuang dan bersama dengan kita. Kerana kalau berada bersama dengan Mahathir, bermakna kamu di antara pemimpin yang akan memusnahkan agenda reformasi itu sendiri. Jadi Mahathir ini adalah virus yang paling besar sekiranya berada dalam Pakatan Harapan. Saya tahu banyak lagi cabang-cabang yang masih belum melaksanakan Masyarakat Agung Tahunan. Selalu saya ingatkan supaya mereka bawa usul ini. Tak susah pun, bukan kena bayar pun. Dan cabang tidak berhak untuk menyekat usul ini. Walaupun ketua cabang itu tidak bersetuju, mungkin ketua cabang itu pro Mahathir, ataupun nak main selamat, play safe, mungkin tidak bersetuju. Tetapi apa pun usul yang dibawa oleh ahli-ahli cabang yang layak untuk menghadiri Masyarakat Agung Tahunan itu, usul itu tidak boleh ditolak. Usul itu hendaklah didengar dan sekiranya ada bantahan hendaklah dibahaskan dan hendaklah dibuat undian sekiranya terdapat dua usul yang berbeza. Kalau ada usul nak hentikan kerjasama dengan Mahathir dan ada juga usul untuk meneruskan kerjasama dengan Mahathir, maka kedua-dua usul ini hendaklah didengar, hendaklah dibahaskan
kemudian diserahkan kepada ahli-ahli perwakilan yang hadir dalam Syarikat Agung untuk membuat undian. Ya. Jadi kita dapatlah keputusan yang mengikut demokrasi yang sebenarnya. Jangan ada ketua cabang yang cuba menyekat usul-usul ini dibawa. Ya. Jangan ada macam-macam helah lah. Ya. Oh, kita tak maulah nanti nampak perpecahan berlaku. Ya. Parti pun tidak kata memberikan keputusan muktamad untuk tolak Mahathir. Kenapa cabang nak tolak? Yang sebenarnya mereka tak faham, ya. Parti tidak membuat penolakan kerana parti tidak ada parti melihat bahawa tidak ada cabang atau akad umbi yang memperlihatkan bantahan mereka kepada Mahathir. Ya, parti tidak boleh buat keputusan. Maka kita hendaklah tunjukkan kepada pimpinan parti bahawa akad umbi menolak Mahathir Mohamad. Ketika itu barulah pimpinan mempunyai alasan yang kukuh, ya, kenapa keadilan menolak Mahathir Mohamad. Ya, kita boleh membantu Dato' Seri Anwar Ibrahim. Ya, kerana Dato' Seri Anwar Ibrahim akan mengatakan bahawa keputusan keadilan menolak kerjasama dengan Mahathir Mohamad adalah keputusan akad umbi. Ya, kalau kita tidak membuat usul ini, sekiranya Anwar Ibrahim membuat keputusan menolak Mahathir Mohamad, maka akan ada tuduhan mengatakan, oh, Anwar Ibrahim ini ada dendam peribadi kepada Mahathir. Anwar Ibrahim ini menolak Mahathir, tapi sebenarnya ahli keadilan ramai lagi yang nak bersama dengan Mahathir. Ini adalah dendam peribadi. Ini kerana Anwar nak jadi PM, maka Anwar pun sekat Mahathir. Akan ada tuduhan-tuduhan sedemikian. Maka untuk kita memudahkan Presiden kita memberikan hujah ataupun memberikan alasan kenapa keadilan menolak Mahathir, kita kena bantu. Iaitu dengan cara kita luahkan, kita nyatakan, ya, dan kita bawa usul ni ke Kongres. Akhirnya Kongres akan membuat keputusan. Kongres terpaksa bawa usul ini dan dibahaskan. Kalau Kongres tidak bawa usul ini, walaupun banyak cabang yang membawa usul ini, dan Kongres tidak, mungkin Kongres itu akan dipertikaikan. Ya, Kongres ini akan dipertikaikan. Tidak mengikut perlembagaan parti. Di mana suara akad umbi hendaklah dibahaskan di peringkat Kongres. Ini bukan isu kecil. Ya. Ini isu yang besar. Ya. Ini isu yang besar. Isu ini melibatkan jatuhnya sebuah kerajaan Pakatan Harapan. Kalau ahli-ahli di bawah yang bukan YB, yang menjadi jentera selama ini, yang memberikan, ya, tenaga, wang ringgit, penak peluh mereka untuk mengangkat kerajaan Pakatan Harapan menang dalam pilihan raya, ahli ini tidak dapat apa-apa pun. Jadi kerajaan pun ada yang ramai tak dapat apa pun. Ya, tidak dapat jawatan JLC, tidak dapat kontrak, projek dan sebagainya. Ya. Tapi mereka membantu menaikkan kerajaan Pakatan Harapan. Ya. Kalau suara ahli ini tidak mahu didengar oleh Kongres, maka saya bimbang dalam perayaan akan datang, maka ahli tidak lagi membantu kita. Kerana apa gunanya mereka membantu sebuah parti yang suara mereka tidak didengar, ya, di peringkat atasan. Sebab itu saya katakan pentingnya setiap cabang membawa usul ini. Kerana usul ini penting, kerana parti akan melihat bahawa, oh, ini suara akad umbi. Ya. Pimpinan tidak boleh lagi untuk menafikan bahawa akad umbi menolak Mahathir Mohamad. Ya. Jangan ada lagi klik, play safe dan sebagainya. Ya. Dan ini juga sebagai satu peringatan kepada rakan-rakan di dalam Pakatan Harapan. Ya. Bahawa keengganan Parti Keadilan Rakyat dengan berat hati menerima kembali Mahathir Mohamad, ini bukan kerana kehendak Anwar Ibrahim. Bukan kerana kehendak satu dua pimpinan dalam keadilan. Tetapi kehendak akad umbi. Dan kita perlu jelaskan kepada mereka bahawa keadilan bukan parti yang buat kongres nanti hanya bercakap, ya, hipokrit, play safe dan sebagainya. Kita tak mau dengar lagi pimpinan bercakap di kongres nanti menyatakan bahawa kita naklah berjuang reformasi, kita naklah mengangkat pemimpin melaksanakan agenda reformasi, kita tidak lagi kita akan menerima semua rakan-rakan kita yang sanggup bersama dengan kita, termasuk Mahathir Mohamad yang sanggup berjuang bersama dengan kita. Ini semua hipokrit. Hipokrit. Cukup. Kita boleh menerima mana-mana pihak, ya, yang lain yang belum dibuktikan lagi
kesetiaan ataupun pengkhianatan dan sebagainya, ya kita boleh terima. Kita boleh bersangka baik dengan mereka. Tetapi bagi mereka yang pernah kita terima, yang pernah kita bersangka baik, tetapi khianat dengan kita, mana mungkin orang ini hendak kita terima kembali. Ya, kalau kita nak bekerjasama dengan UMNO, okey boleh. Kita boleh kerjasama dengan UMNO. Ya, kalau kita rasakan UMNO boleh terima Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Kalau UMNO boleh terima prinsip Pakatan Harapan yang melaksanakan agenda reformasi, apa masalahnya kita boleh terima. Yang tak bolehnya kita bersama dengan UMNO dan kita angkat UMNO itu sebagai pemimpin. Kalau saudara lihat, apa yang disebut oleh Luqman Adam, beliau pun kata macam seperti yang saya kata. Beliau kata tidak ada masalah bersama dengan Parti Keadilan, asalkan UMNO menjadi dominan, asalkan UMNO diletakkan sebagai Perdana Menteri, Anwar Timbalan. Bagi kita tidak, ya. Itu Luqman Adam. Dia UMNO, ya, bola pernah dipecat. Dan tidak peliklah kalau Luqman Adam cakap macam tu, sebab mestilah dia nak pemimpinnya jadi Perdana Menteri. Ya, mana-mana parti pun kalau dia berikan peluang, dia nak presiden mereka atau pemimpin mereka menjadi Perdana Menteri. Itu tidak pelik, sebab tu kita tak boleh nak marah. Ya, tak boleh nak marah Luqman Adam cakap demikian. Dia kata kalau nak kerjasama PKAD boleh. Tapi letak Najib jadi menteri ataupun Zahid jadi menteri, Anwar jadi timbalan. Berboleh kerjasama dengan PKAD. Ini Luqman Adam punya dia punya formula, ya. Dan kita tak boleh marah sebab dia memang dia UMNO. Dia seorang penyokong tegar Najib. Ya, walaupun dipecat daripada UMNO masih lagi tegar Najib, ya. Tetapi bagi kita dalam keadilan, ya, kita boleh bekerjasama dengan mana-mana parti, ya, seperti mana yang diputuskan di dalam rapat, ya, di dalam apa ni yang panggil retreat, ya, di Polisan baru ni Pakatan Harapan, di mana keputusan bahawa Pakatan Harapan sedia menjalin kerjasama dengan mana-mana pihak tanpa menggadaikan prinsip. Ya, mana-mana pihak yang setuju dengan prinsip Pakatan Harapan boleh saja Pakatan Harapan menjalin kerjasama. Cuma kita nak tambah bahawa kerjasama itu tidak termasuk Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ya. Kerana kalau kita secara umum sedemikian, mungkin kita boleh kata, retreat Pakatan Harapan boleh menerima sesiapa saja asal menerima reformasi. Maka Mahathir akan sebut, Parti Pejuang juga menyokong reformasi. Parti Pejuang juga menolak kleptokrat. Seperti mana yang dilakukan sebelum Parti Bersatu bersama dengan PH. Ya, apa yang Mahathir tidak ikut? Ya, Mahathir sebut lawan tetap lawan dalam ceramahnya. Mahathir sebut reformasi. Mahathir sebut lawan kleptokrat. Ya. Ini yang disebut oleh Mahathir suatu kempen sebelum PRU. Tapi bila ada kuasa depan dia, ya, kuasa berada di tangannya, apa yang beliau sebut, ya, selama ini, ya, iaitu tentang reformasi dan sebagainya, sikit pun, ya, tidak beliau usaha untuk laksanakan, bahkan beliaulah penghalang utamanya, ya. Seperti mana kata pimpinan DAP, ya, seperti mana pimpinan DAP Ling Guo Eng sebut, di antara orang yang menghalang perancangan kita untuk menghapuskan tol itu adalah Mahathir Mohamad. Ya, Ling Guo Eng cuba untuk nak bawa, ya, janji menghapuskan tol, tapi Mahathir menghalangnya. Ini disebut oleh Ling Guo Eng dan banyak lagi agenda-agenda yang dihalang oleh Mahathir Mohamad dengan macam-macam alasan lah, ya, macam-macam alasan. Duit tak ada lah, tak cukup lah, ya. Last kali disebut manifesto itu bukan kitab suci, ya. Ini disebut oleh Mahathir. Last kali disebut kita terpaksa janji, manifesto tu kita terpaksa janji sebab kita tak sangka kita boleh jadi kerajaan. Ini ayat yang keluar daripada mulut Mahathir Mohamad. Jadi orang yang pernah sebut bahawa manifesto itu bukan ayat suci, kalau orang ini berada dalam Pakatan Harapan, bagaimana kita nak mengadakan manifesto untuk Pakatan Harapan pada PRU yang ke-15 nanti? Ini yang perlu kita fikirkan. Ya? Kita bawa Mahathir bersama Pakatan Harapan, kemudian kita nak umumkan manifesto kita menjelang PRU yang 15. Macam mana kita nak umumkan? Bila kita umumkan, rakyat akan kata, oh, ini manifesto yang baru. Ya?
Lepas nanti bila PH memerintah, dia akan sebut manifesto ini bukan kitab suci. Ya. Ini masalah yang saudara. Ini masalahnya kalau kita bawa Mahathir Mohamad dalam Pakatan Harapan. Menyusahkan kita. Dalam kempen kita ini akan menyusahkan kita. Kalau Mahathir tidak berada bersama kita, kita boleh terus dengan agenda kita. Tapi kalau Mahathir berada bersama kita, baru kita nak sebut tentang manifesto, baru kita nak sebut tentang agenda reformasi, rakyat akan memperlekehkan apa yang kita sebut. Ya? Mana mungkin kamu boleh janji lagi sekali. Sedangkan kamu pernah jadi kerajaan dan Mahathir Mohamad mengatakan bahawa manifesto itu bukan kitab suci. Ya? Tidak mustahil selepas ini kalau kamu menang, kamu akan kata manifesto bukan kitab suci. Kamu akan kata bahawa kamu menjanjikan sebab kamu tidak sangka kamu akan jadi kerajaan. Ini yang sebut oleh Mahathir dulu. Jadi kalau Mahathir berada dalam Pakatan Harapan, masalah bagi kita untuk kita memperkenalkan manifesto. Sebab itu, Mahathir ini kena keluar dari Pakatan Harapan supaya kita mudah untuk kita menerangkan manifesto kita kepada rakyat kerana tidak ada lagi campur tangan Mahathir. Kalau rakyat cakap, manifesto ini adakah kamu mampu lakukan? Apakah manifesto ini kamu akan anggap bukan kitab suci? Ya, kita boleh jawab bahawa yang kata manifesto itu bukan kitab suci adalah Mahathir Mohamad dan Mahathir Mohamad ini telah kita campakkan keluar. Ya, telah kita hukum Mahathir Mohamad ini. Bila kita buang Mahathir Mohamad dalam Pakatan Harapan, ini membuktikan ataupun menunjukkan komitmen kita Pakatan Harapan bahawa kita amat-amat menyesal dan amat-amat memaaf kepada rakyat di atas 22 bulan kita menjadi kerajaan. Ya, bukan buruk sangat pun 22 bulan nak dibandingkan dengan kerajaan PN, tetapi kita tetap kena minta maaf dengan rakyat bahawa kita gagal melaksanakan beberapa janji kita, ya, kerana Mahathir Mohamad. Dan orang ini Pakatan Harapan tidak lagi terima menandakan keikhlasan kita, kejujuran kita, komitmen kita untuk membentuk sebuah kerajaan yang benar-benar membawa agenda reformasi. Tetapi kalau kita bawa Mahathir Mohamad berada dalam Pakatan Harapan, bermakna sebenarnya kita bermain-main dengan kata-kata reformasi, ya, kita hipokrit kerana kita dah tahu orang yang merosakkan kerajaan PH itu, ya, masih lagi kita nak simpan, ya. Bahkan orang ini seharusnya kita campakkan jauh-jauh dan biarlah mana-mana parti yang masih percaya dengan orang tua ini, kutiplah dia. Ya, kutiplah dia. Kamu nak angkat dia jadi Perdana Menteri ke, kamu nak angkat dia jadi Sultan ke, kamu nak angkat dia jadi Agung pun, bawalah ini Mahathir Mohamad. Keadilan tidak lagi perlu kepada manusia yang bernama Mahathir Mohamad. Keadilan cukup ada seorang pemimpin yang bernama Anwar Ibrahim, dan kita ada banyak lagi pelapis-pelapis yang jujur dan juga ikhlas, ya, untuk membawa agenda reformasi ini. Ya. Bagi parti-parti lain di dalam Pakatan Harapan, terpulanglah kepada mereka. Kalau mereka yakin Mahathir Mohamad ini lebih baik daripada Anwar Ibrahim, mereka boleh ambil Mahathir Mohamad ini menjadi presiden mereka, penasihat mereka atau pengurusi mereka. Ya, kita tidak ada halangan. Ini demokrasi. Kalau kamu yakin dengan Mahathir, kamu ambil Mahathir. Kalau kamu yakin dengan Haji Hadi Awang, kamu letaklah Haji Hadi Awang, ya, sebagai pemimpin. Tidak ada masalah. Cuma kita nak peringatkan keadilan. Keadilan adalah parti yang boleh dikatakan bukan dominan, tapi parti yang bila disebut Pakatan Harapan, orang akan lihat keadilan dulu. Ya. Walaupun DAP mempunyai ramai ahli parlimen, tetapi di seluruh Malaysia, bila disebut Pakatan Harapan, orang akan melihat pada keadilan dulu. Rosaknya keadilan, ya, hancurnya keadilan, maka akan hancurlah Pakatan Harapan. Ya. Bukan masalah parti keadilan ini abang ataupun alung. Ini tidak ada, bukan itu isunya. Isunya, hakikatnya harus kita terima bahawa sekiranya parti keadilan ini hancur, parti keadilan ini musnah, maka Pakatan Harapan pun tetap akan hancur juga. Ya. Tunjangnya ada pada parti keadilan rakyat. Ya. Sehingga hari ini, kita harus menjadi sebuah parti yang ada prinsip yang jelas, ya, yang mempunyai kekuatan, keberanian, ya, di dalam membuat keputusan. Kita tak nak parti keadilan ni parti yang klik-klik. Ya. Kejap sana, kejap sini, kejap boleh, kejap tak boleh. Ya. Kejap kita gunakan alasan penyatuan.
Kita naklah bersatu seperti mana sebelum dahulu, sebelum PRU 14 dulu kita boleh bersatu, baru boleh menang dalam pilihan raya. Jadi hujah-hujah sedemikian adalah satu hujah yang untuk kita melupakan ya tentang kecurangan yang dilakukan oleh Mahathir Mohamad. Ya. Kita biarkan Mahathir Mohamad, ya, biarkan si Luncai terjun dengan labu-labunya. Kita teruskan kerja kita, perkuatkan parti kita, dan kita harap rakan-rakan kita di seluruh negara, ya, terutamanya dalam Parti Keadilan, tentukan kita mencapai lebih daripada 100 cabang yang membawa usul menolak Mahathir Mohamad ini. Ya. Kenapa kita harus leka dengan isu-isu remeh-temeh? Kita pertikaikan orang ini, kita pertikaikan orang ini, pertikaikan NGO ini, pertikaikan NGO ini. Ya. Sama jugalah NGO Gerak. Kalau Gerak 98 ni pun satu isu juga ya di kalangan kita duk pertikai tentang keikhlasan ya parti yang dibawa oleh Izam. Ya, ini parti Gerak ini yang dah pemusnah, pemecah belah dalam keadilan. Parti Gerak ini bukannya satu badan yang diiktiraf oleh parti. Ini adalah satu badan parti di dalam parti. Macam-macam tuduhan kepada Parti Gerak. Ya. Walaupun saya pengurusi Gerak Pahang, bukan saya nak defend Parti Gerak, tapi tidak ada satu pun yang saya lihat fakta ataupun alasan kukuh untuk kamu mengatakan bahawa Gerak ini pemecah belah parti. Ya. Ataupun Gerak ini ada satu NGO yang dikatakan dibawa, ditaja oleh pihak musuh. Ya, ada yang kata ini Gerak ini ditaja oleh Mahathir, ditaja oleh Muhyiddin untuk memecah belahkan PH. Tapi kamu hanya mengatakan persepsi, tapi kamu tidak membawakan satu bukti yang kukuh ya, untuk menyatakan Gerak ini sebagai pemecah belah parti. Ya. Apa agenda Gerak yang besar, agenda utama dia? Pertama sekali lawan kartel. Ya, bukan setakat lawan kartel, kartel dah kena pecat. Tetapi kita kena akui hakikat bahawa kartel masih ada lagi saki-bakinya di dalam parti ini. Ya. Bukan bermakna lawan kartel ini bermakna kita kena pecat semua penyokong Azmin. Bukan itu maksud yang dimaksudkan oleh Gerak. Ya. Ramai di antara yang menyokong Azmin dahulu kekal dalam parti dan masih setia dalam parti, dan kita ucap terima kasih. Dan kita harus memberikan sokongan kepada mereka. Cuma yang dipertikai oleh Gerak ini adalah mereka yang hampir dengan kartel dan masih berada dalam parti, tidak pernah menyerang kartel sekalipun. Tidak pernah sentuh Azmin sekalipun. Dan tidak bersungguh-sungguh melawan puak-puak kartel ini. Bahkan dia ada beberapa orang yang ada kes yang besar, ya, penyokong kartel, masih lagi diletakkan sebagai penyelaras, masih lagi diletakkan sebagai... Ini menunjukkan tidak ada kesungguhan melawan kartel itu. Terutamanya berlaku di Selangor. Ya. Dan saya tidak tahu situasi politik di Selangor. Mungkin orang-orang otai, ya, Gerak di Selangor, mereka lebih faham. Dan mereka lebih kenal satu-satu mana satu kartel yang tegar di kawasan masing-masing, yang masih berada dalam parti. Ini yang mahu Gerak gempur. Bukannya Gerak nak bertanding semua kursi keadilan nak bertanding, Gerak pun ada duit. Kan? Bahkan ketua Gerak 98 pun, ya, walaupun berasal daripada Shah Alam, boleh saja dia bertanding di Shah Alam, tetapi beliau memilih Langkawi. Kenapa? Kerana bapa segala pengkhianat itu berada di Langkawi. Atas kertas memang sukar nak menang. Ya, Langkawi, tempat Mahathir Mohamad, bekas Perdana Menteri. Ya, negeri Kedah, negeri Mahathir Mohamad. Tapi kenapa pengurusi Gerak bertanding di sana? Ya, bukan untuk kepentingan diri. Dia tahu tempat itu cukup sukar. Tapi nak menunjukkan kepada rakyat Malaysia bahawa komitmennya, ya, keikhlasannya untuk menentang Mahathir Mohamad itu hendaklah dibuktikan dengan beliau sendiri menawarkan diri bertanding di Langkawi. Itu pun dengan penuh beradab. Beliau sebut, beliau mohon agar keadilan memberikan ruangnya untuk bertanding di Langkawi. Bukan beliau main langgar-langgar masuk. Ya. Beliau minta restu. Bahkan beliau minta restu supaya menggunakan logo keadilan. Sebab sekarang ini pengurusi Gerak pun belum diterima sebagai ahli parti. Sebab itu beliau mohon parti memberikan kebenaran kepadanya menggunakan logo parti untuk menentang Mahathir Mohamad di Langkawi. Ya. Terpulang pada parti untuk memberi peluang ataupun tidak. Tapi itulah dia, ya, yang dibawa oleh Gerak. Beliau juga menentang Mahathir habis-habisan.
Bagaimana kita nak sebut gerak ini adalah ejen Mahathir? Beliau menentang Mahathir bukan baru ni, bukan selepas kita jatuh. Sebelum kita jatuh pun, kalau kita lihat balik ucapan-ucapan ya, dalam program-program gerak, sebelum tumbangnya kerajaan ini, ya, gerak telah pun menyerang Mahathir Mohamad. Gerak telah mengingatkan parti tentang tipu helah Mahathir Mohamad. Terutamanya sebab tu Mahathir mengadakan satu program iaitu Melayu bermaruah. Maruah Melayu ke Melayu bermaruah saya tak pasti. Program yang menghimpun dengan UMNO, PAS dan menyinggirkan Anwar Ibrahim. Di situ gerak telah bersuara menyatakan agenda ini adalah agenda Mahathir Mohamad untuk menghalang Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri dan juga menghalang agenda reformasi dan juga satu cara taktik untuk melemahkan Pakatan Harapan. Ini disebut oleh gerak sewaktu kita masih dalam kerajaan. Ya. Mana gerak menentang Mahathir sewaktu Mahathir masih lagi menjadi Perdana Menteri. Sewaktu kerajaan Pakatan masih jadi kerajaan. Bukan setelah kita jatuh. Ya. Ya. Dan Izam Muhammad Noor menubuhkan gerakan, ya, menggerakkan gerak 98 ini sewaktu kita dalam kerajaan. Ya. Sewaktu kita dalam kerajaan dan dia teruskan bantu setelah kita jatuh dalam kerajaan. Ya. Dia bergerak pun apabila bermulanya ya, program yang dibuat oleh Mahathir Mohamad, iaitu program Melayu Bermaruah. Semenjak hari itu gerak terus berkempen untuk ya, mengingatkan parti tentang tipu helah Mahathir Mohamad. Dan apa yang disebut oleh gerak itu benar-benar berlaku. Ya, pengkhianatan itu benar-benar berlaku. Dan yang betul, Izam pernah menyokong Mahathir. Izam juga pernah menyokong Azmin. Ya. Saya juga dulu pernah menyokong Mahathir. Saya juga dulu pernah menyokong Azmin. Itu tidak boleh jadikan alasan keikhlasan kita. Kalau sekarang ini orang boleh petikalkan keikhlasan saya. Saya pernah ya, menyokong Azmin sebagai timbalan presiden sewaktu pemilihan Azmin melawan Zaid Ibrahim. Saya di antara orang di Pahang yang berkempen kuat untuk Azmin sebagai timbalan presiden. Sedangkan di Pahang ketika itu ramai ketua-ketua cabang mahukan Zaid Ibrahim. Saya ya, dan beberapa orang lagi yang menyokong Azmin sebagai timbalan presiden. Ketika itu perhitungan saya apa? Perhitungan saya masa itu Zaid Ibrahim baru masuk keadilan. Ya, baru beberapa hari masuk keadilan nak bertanding timbalan presiden. Jadi perhitungan saya, Azmin harus diberikan peluang untuk menjadi timbalan presiden. Itu perhitungan saya. Dan masa itu saya tak yakin Zaid akan kekal. Kerana dia masuk keadilan terus nak jadi dengan jawatan penting. Ya. Dan akhirnya terbukti, akhirnya Zaid keluar menubuhkan parti kita. Ya. Dan saya masih kekal menyokong Azmin. Saya hanya berubah apabila Azmin mula menunjukkan perangai dia. Ya, apabila Azmin mula nak kawal parti, apabila Azmin mula dah nampak ya, nak mengambil kuasa daripada Kak Wan selaku presiden kerana Anwar waktu itu dalam penjara dan tidak banyak Azmin mengatur orang-orang dia sebagai calon dan sebagainya. Banyak calon-calon disailang oleh Azmin, bahkan sampai ke peringkat Azmin sendiri tentang watikah suatu penraya di Sarawak. Ya, tidak menghormati lagi Kak Wan sebagai presiden. Di situ pertimbangan saya berubah. Saya tidak lagi sokong Azmin. Ya, suatu pemilihan Azmin menentang Tan Sri Khalid Ibrahim waktu itu sebelum dipecat. Dan juga Datuk Seri Saifuddin Nasution. Saya memberikan sokongan pada Datuk Seri Saifuddin. Saya tidak lagi sokong Azmin. Ya, di situ. Kalau nak ikutkan sejarah, orang kata, mungkin orang akan petikai dengan saya pernah sokong Azmin. Betul, saya pernah sokong Azmin. Apabila berada dalam keadaan yang saya rasa dia betul. Apabila dia khianat, apabila dia tunjukkan kecurangan dia, dan saya tidak lagi yakin, saya tidak lagi memberi sokongan. Begitu jugalah ya, dengan Izam Muhammad Noor. Ya, pernah. Beliau bersama dan menyokong Pak Lah, ya, menyokong Najib. Pernah bekerja dengan Najib. Ya, di Kementerian Kewangan sebagai pegawai komunikasi. Dan beliau meletakkan jawatan sewaktu Najib jadi Perdana Menteri. Kita kena ingat. Kalau beliau pentingkan kedudukan, ya, lebih baik beliau terus bersama dengan Najib ketika itu. Sebab jawatannya di pejabat Najib bukan jawatan kecil-kecil. Sebagai pegawai komunikasi kepada Najib. Ya, berada di Kementerian Kewangan. Berada di pejabat sebelah dengan Najib. Dan ketika itu Najib Perdana Menteri. Sedang pegang kuasa. Dalam keadaan Najib
jadi Perdana Menteri, Najib pegang kuasa, Izam meletakkan jawatan bila tercetusnya skandal 1MDB. Skandal ini, dia berada di Kementerian Kewangan sebagai pegawai komunikasi. Tentunya beliau punya banyak juga maklumat dan tahu tentang skandal 1MDB. Sebab itu beliau meletakkan jawatan dengan gajinya puluhan ribu. Ya, tak jauh beza dengan menteri-menteri pun gajinya. Dan beliau masih ada lagi kontrak 2 tahun. Sepatutnya sebagai pegawai komunikasi di bawah Najib. Tetapi beliau berhenti letak jawatan. Ya, bukan sekadar itu. Kalau tuan-tuan Google balik, Izam Muhammad Noor menyaman Najib Tun Razak dalam skandal 1MDB ketika Najib masih lagi jadi Perdana Menteri. Beliau bukan melarikan diri daripada Najib bila Najib hilang kuasa. Ada orang lari diri bila Najib hilang kuasa. Ya, bila Najib tidak ada kuasa, masing-masing lari cari tempat makan. Tapi ini tidak berlaku pada Izam. Beliau lari daripada Najib dan kadang Najib masih lagi berkuasa. Kerana beliau tahu berlakunya skandal 1MDB. Dan ketika itu beliau menyepikan diri sehinggalah ke PRU ke-14. Ya, beliau tidak menonjolkan sangat. Ya, memang beliau bantu sikit sebanyak di Selangor. Saya difahamkan beliau berkempen sikit sebanyak di Selangor. 114 berkempen untuk kita. Ya. Dan beliau tidak menonjol seperti sekarang. Ya. Beliau di Selangor untuk pertahankan kerajaan Pakatan Rakyat di Selangor ketika itu. Selepas kita jadi kerajaan, beliau masih lagi tidak menonjol. Beliau pergi ke Indonesia. Beliau ada pertubuhan Hisbah, ya, NGO-nya di Indonesia. Dan beliau cik makan sikit-sikit di Indonesia. Bila beliau aktif di Malaysia? Setelah melihat Mahathir dah mula, ya, mencaturkan, ya, kedudukannya, memperkuatkan kedudukannya, dan Mahathir dah mula beli-beli beberapa orang ahli UMNO, lompat masuk Bersatu untuk perkuatkan Parti Bersatu ketika itu. Dan kemuncaknya bila Mahathir sanggup panggil balik UMNO, panggil PAS dalam satu program, dipanggil program Maruah Melayu, dan tidak memanggil Datuk Seri Anwar Ibrahim. Di sini, Izam mula dah rasakan bahawa ini ada satu agenda yang amat bahaya sekiranya tidak diberitahu kepada rakyat. Dan masa itulah beliau bergerak. Sehingga ke malam langkah syaitan, kalau tuan masih ingat, malam sebelum langkah syaitan itu, program Izam Muhammad Noor berada di Melaka. Suatu kejayaan Pakatan Harapan jatuh, program Izam berada di Melaka dan beliau menyatakan bahawa ini agenda yang sememangnya telah dirancang oleh Mahathir Mohamad dan juga Muhyiddin Yassin dan juga Azmin. Ya. Sebab itu kita melihat bahawa Izam hadir di saat parti kita ditekan. Izam hadir di saat Anwar Ibrahim itu ditekan daripada dalam Pakatan Harapan. Ya. Di dalam keadilan itu sebelum Azmin dipecat, ya, Anwar Ibrahim ditekan dalam parti, ditekan juga oleh rakan-rakan dalam Pakatan Harapan yang setia dengan Atuk dan juga ditekan oleh pihak-pihak musuh. Ketika ini Izam muncul untuk mempertahankan Anwar Ibrahim. Jadi mengapa kita harus sebut bermacam-macam untuk kita nafikan, ya, jasa-jasa Izam Muhammad Noor. Kita akui bahawa beliau pernah bersama kita, beliau pernah keluar daripada kita, ya, dan beliau pernah kata macam-macam kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Seperti mana juga saya, ya, saya sendiri pun, ya, sewaktu Izam keluar dari parti, apa yang saya tak maki, saya tersebut sebab sanah dengan Izam. Boleh tanya Izam sendiri, masa itu malah belum ada Facebook, belum ada WhatsApp masa tu. Ya, masa itu email. Saya berbahas, ya, dengan Izam, boleh cek dengan Izam email. Ya, masa itu saya buat blog saya lah. Kan? Dalam blog itu saya kutuk habis-habisan. Kita sokong waktu dia betul, waktu dia salah kita kena ingatkan dan kita kena lawan. Ini yang saya lakukan. Ya, bila dah kembali kepada perjuangan kita, dan kita lihat sendiri, dia datang bukan keadaan, kalau Izam ni datang dalam keadaan Anwar jadi Perdana Menteri, ya, boleh kita pertikaikan. Oh, Anwar jadi PM, baru kamu datang. Tapi dia datang ketika Anwar ditekan dalam parti, ketika Anwar ditekan dalam rakan-rakan, dalam PH, dan juga Anwar ditekan oleh musuh-musuhnya. Ketika itu, beliau datang untuk menebus kembali kesilapan-kesilapannya. Kalau betul beliau ada lakukan kesilapan pada Anwar Ibrahim, ya, beliau tebus dengan cara mengangkat Anwar Ibrahim itu kembali. Apa masalahnya? Nak suruh Izam minta maaf, dah minta maaf. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, dia dah minta maaf. Kamu
Takkan sampai peringkat kamu nak minta izam sembah Datuk Anwar Ibrahim. Ini bukan cara Islam yang ajar. Ya. Selama ini pun kita angkat Mahathir, pernah Mahathir minta maaf dengan Anwar Ibrahim? Tak pernah. Paling kuat Mahathir sebut, saya berterima kasih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Wak Azizah kerana memberikan kepercayaan saya untuk menjadi Perdana Menteri. Itu betul. Memang ada Mahathir sebut. Tapi ucapan minta maaf dari Mahathir tak pernah ada. Apa masalah? Ada Anwar bising, Anwar tak minta tuntut pun minta maaf. Kan? Bahkan hubungan selepas itu baik. Ya, Nur Izzah layan Mahathir begitu baik. Sewaktu mula-mula Mahathir jadi Perdana Menteri, siap payung. Ya. Ada gambar Nur Izzah payungkan Mahathir Mohamad ini. Tak ada payung, Nur Izzah ambil buku, letak atas kepala Mahathir. Takut matahari kena orang tua ni. Macam tu sekali Nur Izzah jaga Mahathir Mohamad. Ya. Dah anggap macam atuk dia sendiri. Jaga Mahathir Mohamad. Tapi dalam hati siapa yang tahu? Dalam hati Nur Izzah, dalam hati Kak Wan, dalam hati Anwar Ibrahim, siapa yang tahu? Tetapi demi rakyat, nak tunjuk kepada rakyat bahawa kalau aku dizalimi, aku boleh memaafkan Mahathir Mohamad. Aku boleh terima Mahathir Mohamad. Kalau kamu rakyat biasa, apalah salahnya kamu terima Mahathir Mohamad. Tapi ini berasal dari orang tua tu. Ya, ini berasal dari orang tua tu. Dia khianat. Sampai sekarang dah tak ada kuasa pun masih lagi khianat. Tetapi kita di bawah ini, ya, masih lagi tak kenal siapa musuh kita. Orang yang pernah lawan Anwar dan kini kembali untuk menyanjung nama Anwar, tapi kita anggap dia sebagai musuh. Kita anggap dia sebagai pemecah belah parti. Ya. Saya tak kata ya, tidak ada jaminan seseorang itu khianat. Saya tak kata, oh Izam ni percaya ke? Mungkin satu hari itu dia khianat. Kita tidak boleh nilai apa yang ada dalam hati seseorang. Apa yang dia pamerkan, apa kesungguhan yang dia buat, itu yang kita nilai. Dalam hati kita tak boleh nilai. Kadang-kadang anak, bini kita sendiri pun, yang tidur dengan kita sebelah pun, ya, anak kita, daripada darah daging kita, pun kita tak tahu apa yang ada dalam hati dia. Ya. Apakah anak kita 5-6 orang ini akan taat setia dengan kita? Kita tak tahu. Mungkin satu orang akan jadi anak yang derhaka. Kita hanya mampu mendidik, mendoa dan mengharapkan supaya anak kita menjadi seorang yang taat kepada kita. Ya, tapi itu bukan jaminan. Darah daging kita, isteri kita. Berapa banyak orang yang berapa lama bersama isteri, akhirnya berlaku juga perkara yang tidak baik. Ya, sebab kita tidak boleh menilai. Apatah lagi dalam politik. Dalam politik ni ada orang bersuka hipokrit, ada yang bersendewara, ada suka berlakon dan sebagainya. Tetapi kita menghukum apa yang diperjuangkan, komitmen yang ditunjukkan dalam perjuangan itu. Sebab itu, saya masih yakin dengan perjuangan yang dibawa oleh Gerak. Apatah lagi dalam keadaan tidak ada sesiapa pun dalam pimpinan parti yang mahu bergerak ke merata tempat untuk membawa nama Anwar Ibrahim ini. Setelah kita jatuh, cuba sebut. Ya? Ya? Setelah tiada lagi invoke di bawah Rafizi, siapa lagi kumpulan yang bergerak? Boleh katakan setiap hari bergerak di seluruh negeri. Tak ada. Yang mengaku kumpulan reformasi ramai. Tapi yang mampu untuk bergerak, mengeluarkan tenaga, wang ringgit, masa, ya, untuk pergi ke negeri, tak ramai saudara. Ya, tapi bila ada satu kumpulan yang melakukannya, maka janganlah kita pandang negatif, ya, apatah lagi tidak ada kepentingan apa-apa pun. Ya, Izam Makno ni bukan ahli parti pun. Jangan takut kalau dia dapat pengaruh pun, dia usahakan nak jadi timbalan presiden, usahakan nak jadi naib presiden, nak jadi ketua cabang pun tak boleh sebab dia bukan ahli parti. Apa masalahnya? Ya, kalau kita bersokong perjuangan dia, ya, gerakan yang dia bawa, kalau dia jujur, itu bonus bagi kita. Tetapi kalau dia khianat juga akhirnya, tidak memberi kerugian kepada parti. Tidak seperti mana kita mengangkat Anwar Ibrahim, mengangkat Mahathir Mohamad. Ya? Bila dia khianat, kerugiannya maha besar. Jatuhnya sebuah kerajaan. Ya, kita meletakkan dia di satu tempat yang cukup tinggi. Ya, kita letakkan dia sebagai Perdana Menteri. Walaupun ada 13 ahli parlimen saja. Tapi kita letakkan di tempat yang paling tinggi, Perdana Menteri. Itu pun dengan keyakinan kita. Kita yakin dengan dia. Tapi dia khianat. Jatuh kerajaan.
Tapi kalau orang gerak Izam Muhammad Noor, kalau dia jujur, ikhlas, ya, dalam perjuangan kali ini, maka bonus bagi kita. Tapi kalau dia khianat satu sikit pun, tidak merugikan parti, kerana beliau bukan ahli parti. Ya. Jadi apa yang kita nak perlu hiraukan? Sebab tu saya katakan, ada yang tolak Izam ini adalah di antara sebabnya tidak mahu pengaruhnya naik di dalam parti. Jangan bimbang, beliau bukan ahli parti. Ya. Jangan bimbang. Kalau kamu ada cita-cita nak jadi timbalan presiden, kalau kamu ada cita nak jadi naib presiden, kerja kuatlah. Ya, kerja kuat. Kalau orang tidak ada parti macam Izam, ya, boleh melaksanakan program, ya, lantang dalam prinsipnya, ya, kamu harus lebih pada dia. Apa kamu tergamak melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim saja, ya, pergi merata-rata jelajah mata negeri, ya, sedangkan kamu cuba duduk di rumah, ya, hanya mendoakan agar Anwar jadi PM, Anwar jadi PM. Tapi kamu tidak berusaha, ya, tidak mahu menggerakkan rakyat dekat umbi untuk memberi keyakinan kepada Parti Keadilan Rakyat ini. Patutnya kita malu kalau orang yang tidak ada ahli parti, ya, yang masih lagi belum jadi ahli parti, ya, dalam jelajahnya menyeru, ya, kepada rakyat untuk beri kesokongan kepada Parti Keadilan. Jadi atas upaya kita, ya, sedaya upaya kita, kalau kita tidak mahu menyertai gerak sekalipun, janganlah kita, ya, mengadakan cerita-cerita yang boleh mendatangkan, ya, melemahkan semangat orang lain. Ya. Kita sendiri tak bergerak, tetapi kita cuba menghalang ataupun menimbulkan persepsi yang bukan-bukan terhadap gerak ini. Ya. Sampai ada peringkat, ini Izam ni pernah mengatakan macam-macam ke Anwar Ibrahim dulu. Ya. Dia dah minta maaf. Ya. Bahkan sebelum Izam minta maaf pun, Datuk Seri Anwar Ibrahim banyak kali sebut, ya, dia telah memaafkan semua orang, ya, yang ada mengata pada dia, memfitnahnya dan sebagainya secara peribadi, termasuk Mahathir Mohamad. Ini selalu disebut oleh Anwar Ibrahim. Dia sedia memaafkan semua orang asalkan kesalahan itu tidak melibatkan wang rakyat. Ya. Kesalahan peribadi saya dah lama maafkan. Ini selalu disebut oleh Anwar Ibrahim. Dan apatah lagi Izam, ya, dah pun kali yang terbaru ni pun sekali lagi dia ulangi permohonan maaf dia kepada Anwar Ibrahim sepanjang, ya, beliau menentang Anwar Ibrahim ada apa yang tersinggung perasaan dan sebagainya. Cukup. Ya, yang kita pergi timbul lagi, minta maaf, kena sebut macam ni, kena sebut macam ni. Ya, dalam pertentangan politik macam-macam, saudara. Ya, kita masih kita nerima PAS dulu pun. Ya, sebab tu PAS dalam Pakatan Rakyat. Ya. Apa yang pemimpin PAS tak sebut pada Anwar Ibrahim? Sebab tu Anwar Ibrahim dalam UMNO. Apa yang pemimpin PAS tak sebut kepada Anwar Ibrahim? Dan ketika itu juga kita harus ingat apa yang Anwar Ibrahim tidak sebut kepada PAS. Apabila dua parti berbeza pandangan, tentulah serang menyerang, dan dalam serang menyerang itu pastinya ada kadang-kadang terkeluar perkataan-perkataan yang di luar batasan. Ya, kita masih tahu sebab tu Anwar di dalam UMNO, ya, perkataan Anwar Al-Juburi ni siapa yang perkenalkan? Dan pernahkah kita minta maaf? Tuntut dia minta maaf? Tak ada. Yang dah lepas-lepas lah. Bila kamu dah bersama, bermakna kamu nak memperkuatkan di antara satu sama lain. Kalau kita rasa kita dah pernah buat salah dengan seseorang, apa cara kita perlu lakukan? Iaitu selain daripada minta maaf, kita naklah bantu orang yang pernah kita lakukan kesalahan. Ya? Dan inilah yang telah dilakukan Izam. Dia telah pun mohon maaf dan dia telah pun, ya, membayar kifarahnya, iaitu dengan menggerakkan satu gerakan untuk mengangkat Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, untuk menentang Mahathir habis-habisan, menentang pengkhianat dan juga kartel habis-habisan. Apakah ini agenda yang bukan kita sendiri inginkan? Inilah juga agenda Parti Keadilan Rakyat, iaitu mengangkat Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, iaitu menolak Mahathir Mohamad dan juga menentang pengkhianat dan juga kartel. Kalau ini tiga agenda ini sama dengan agenda yang dibawa oleh Gerak 98, ya, sepatutnya tidak harus kita jadikan satu isu untuk kita cuba, ya, menimbulkan persepsi yang kita sendiri wujudkan. Konon-kononnya inilah kartel 2.0 dan sebagainya. Ya.
Kita timbulkan persepsi, kemudian kita sendiri akan menentang orang yang kita labelkan sebagai karakter demokrasi. Ini adalah tindakan yang saya rasa tindakan yang tidak bijak, kerana kita tidak berusaha ya untuk memperkuatkan sokongan. Sepatutnya kita lebih bangga sekiranya lebih banyak NGO yang wujud adalah NGO yang sama dengan kita, ya, sama prinsip dan perjuangan dengan kita. Lagi ramai, ya, lagi banyak NGO yang wujud adalah lagi baik, kerana itulah bala tentera, jentera-jentera yang kita akan gunakan di dalam perangan dalam PRU yang ke-15 akan datang. Bukan kita pergi mengurangkan senjata-senjata ataupun jentera-jentera yang sedia ada. Ya. Jadi bagi kita di pimpinan yang merasakan bahawa mereka merasakan tercabar dengan kehadiran Gerak 98, saya harap mereka dapat muhasabah kembali, ya, dan melihat kembali rekod, ya, melihat kembali fakta, melihat sejarah perjuangan Gerak 98 ini, dan carilah, ya, apakah yang dilakukan oleh Gerak 98 ini yang menyanggah, ya, dengan prinsip dan juga perjuangan Parti Keadilan Rakyat usulnya. Ya. Jadi cukup 2:30 pagi, mungkin ada yang juga yang dah sahur. Razimah Imah selamat berpuasa. Tengah malam live katanya. Bukan tengah malam, tengah pagi ni. Sudirman Kamal, terbaik bang. Okey, Amir Syarifuddin, reformasi bangun sahur. Okey, saya sengaja buat agak lewat pagi, ya. Kerana nak tahu berapa orang yang tak tidur. Dan selalunya kalau buat awal pun sekarang ni tarawih kan, kemudian penat, ya, berehat. Jadi kita buatlah masa habis bila ada kelapangan. Alfi Jaman, okey. Amir Syarifuddin, ya, itulah rakan kita. Siapa lagi? Eli Putra, kita ada Azmar Ali, Muhammad Syah, Bruce SJ, Bob Uptown, ya, Lokman Bakar, Billy Putra, Hunter, Fauzi Ahmad, Syamsul Anwar, Longkai, Omar Balkis, Muhammad Aizat, siapa lagi ni, ya, banyak tak sempat nak sebut ni. Nira Cepedak, Ismail Rosiah, Fazil Ramli, Muhammad Aidil Adli, Damsir, Zefro Zulkifli, Rozedi Al-Hussein, Muhammad Aizat, Omar Balkis, ya, apa lagi tu? Sudirman, Alfred Jaman, lawan Datuk Lawan, pah cerah katanya, ya. Okey, Irfan Wisha, Jeffrey, terbaik bro. Okey, Eli Putra, sahur. Makan sok kata orang Kedah, ya. Hari ni makan sahur. Okey, ada lagi yang saya tak sebut, ya. Ramai lagi tak sempat, banyak ni, ya. Mana yang tak sebut tu minta maaf lah. Saya pun ada kata jasmadi min. Yang lain tu mungkin mata lelap, telinga dengar, ya. Terima kasih banyaklah kepada rakan-rakan yang sempat bersama saya. Mana yang rasa nak sahur lepas ni boleh terus sahur. Mana yang rasa terlalu awal, macam saya pukul 5, ya, pukul 5 baru nak sahur. Jadi bagi mungkin ada yang sahur awal, ya. Mungkin ada yang pukul 3, pukul 4 dan sebagainya. Okey, apa pun insya-Allah kita jumpa lagi di lain masa. Terima kasih banyak kerana pada mereka yang sempat meluangkan masa, ya. Apapun istiqamah dalam perjuangan, yang paling pentingnya, ya. Sekali lagi saya ingatkan bagi anda yang bersama dengan saya pada pagi ini, daripada cabang mana sekalipun, kalau cabang itu masih lagi belum membuat usul, ya, jangan harapkan kawan-kawan, ya, kita sendiri kena buat. Kadang-kadang kita harap atas harap, ya. Kita harap orang ni harap orang ni, lama-lama Mesyuarat Agung tahunan cabang selesai, tak ada seorang pun bawa usul. Jadi saya merayu, saya memohon agar tentukan salah seorang bawa usul, tulis atas kertas, kalau tak boleh nak cakap, tulis atas kertas, jadikan usul bertulis ataupun dibacakan, ya, sewaktu mesyuarat. Jadi simple, ya. Asalkan dalam itu membawa usul mendesak supaya Parti Keadilan Rakyat menolak sebarang kerjasama dengan Mahathir Mohamad dan Parti Berjuang. Itu isi dia, ya. Macam mana ayat itu nak diolah, terpulanglah, ya, di atas kebijaksanaan kita. Okey, cukup sampai sini. Selamat pagi saya ucapkan.
Semoga semuanya sihat, selamat berpuasa. Semoga mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum. Bye bye.